صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر علمائنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح المرحوم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وعلى هذه النية وعلى كلية صالحة جامعة مباركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita akan menyambung pada bab yang kedua berkaitan tentang akidah ahli sunnah dalam sambungan kitab Mau'izatul Mu'min setelah kita menyempurnakan pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang kedua berkaitan tentang akidah ahli sunnah, pandangan ahli sunnah tentang dua kalimah syahadah. Akidah ahli sunnah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mempercayai bahawa Allah itu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Qadim tanpa permulaan, berkelanjutan tiada akhirnya, abadi tiada akhirnya, abadi tiada putusnya, selalu bersifat dengan sifat keagungan. Ilmu pertama yang menjadi pengukuhan dalam agama, terutamanya dalam agama Islam, adalah berkaitan tentang memasakkan akidah yang betul dan kemas dalam diri. Kepercayaan dalam bentuk keyakinan bahawa meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, keesaannya, tiada yang sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, kalaulah ada lebih daripada satu lafasadata, akan berlakulah kerosakan. Masing-masing nak menunjukkan kekuasaan, kerana itu keesaan itu merupakan satu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah untuk bersifat dengan sifat yang esa dalam kewujudan Allah. Kemudian qadim tanpa permulaan. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini maha suci Allah daripada sifat-sifat makhluk, qadim tanpa permulaan dan tiada akhirnya. Sebab itu bila kita baca dalam sifat 20, mempelajari sifat 20, selepas kita meyakini dan juga memahami daripada sudut sifat wujud, dia akan disertai dengan dua sifat yang menjadi pengukuhan tiada permulaan dan tiada pengakhiran, iaitu sifat qidam dan juga sifat baqa. Qidam tiada permulaan. Jadi soalan itu tidak boleh ditanya bila bermula, kerana sifat Allah yang wajib Allah bersifat dengan sifat qidam itu menafikan soalan itu. Demikian juga baqa, sifat wujud qidam baqa, kekalnya Allah dan tiada akhirnya. Dan apabila kita sebutkan wajibnya Allah bersifat dengan sifat-sifat keagungan dalam istilah akidah ahli sunnati wal jamaah, kita menyebutkan dengan wujubul wajibat. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat yang wajib. Istihalatul mustahilat. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat yang mustahil.
Jawazul jaizat, harus bagi Allah bersifat dengan sifat yang harus. Bila kita sebut wajibnya Allah untuk bersifat dengan sifat yang wajib, hukum akal kata wajib bagi Allah bersifat dengan sifat sedemikian. Kerana itu kita tak boleh menyebut Allah bersifat dengan sifat mustahil, tetapi disebutkan dulu mustahil Allah bersifat dengan sifat yang mustahil. Ditakkidkan dengan kalimah istihalatul mustahilat. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat yang mustahil. Demikian juga harus bagi Allah bersifat dengan sifat yang harus. Kan itu bahasa guru-guru kita menyatakan, apabila kita nak menyebutkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka kita sebut Allah Maha mendengar dengan sifat. Allah Maha melihat dengan sifat. Kenapa kita kena sebut Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa dengan sifat? Kerana dengan sifatul zat yang kita pelajari dalam sifat 20 itulah yang membezakan di antara kita dengan Allah. Yang membezakan antara makhluk dengan khaliq. Sebagai contoh, ulama menyatakan kita kalau nak melihat sebagai makhluk yang serba lemah, kita kalau nak melihat, kita memerlukan kepada alat dan syarat. Alat dan syarat. Nak tengok, kena perlu kepada alat. Alatnya iaitu mata. Dan mata ni pula kena ada syarat. Syaratnya adalah dia boleh melihat. Alat dan syarat. Ada orang yang ada mata tapi tak boleh melihat, maka kita sebut sebagai buta. Ada orang yang ada alat tapi tak boleh dengar, namanya pekak. Telinga ada. Tapi ada orang juga ada yang ada lisan tapi tak cukup syarat, maka kita panggil sebagai bisu. Jadi sebab itu, lemahnya kita sebagai makhluk ini, nak berbuat sesuatu, kena ada satu pertolongan yang Allah berikan, yang dinamakan sebagai alat dan syarat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat tanpa memerlukan kepada alat dan syarat. Allah tidak perlukan kepada alat-alat untuk mendengar, untuk melihat dan melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Dalam erti kata tadi kita sebutkan Allah Maha melihat dan apa juga perbuatan-perbuatan itu dengan sifat yang wajib selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian perenggan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah habis dengan berakhir dan bergantinya zaman dan punahnya zaman. Namun dialah yang awal dan yang akhir, yang maha zahir dan maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, yang melangkaui daripada sifat-sifat makhluk, sehingga kan setiap apa juga yang dizahirkan, apa juga yang ada di dalam hati. Kalau macam contoh kita bacakan satu ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun, khianat pada mata. Dan juga wa ma tukhfis sudur, dan yang tersembunyi di dalam hati. Kata ayat Al-Marhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala menyatakan, kadang-kadang perkara itu belum jadi rahsia, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mengetahui. Kalau rahsia kan kita seorang saja yang tahu kan, tetapi nak tunjukkan pengetahuan Allah sedalam itu dan lebih daripada jangkauan manusia, dalam keadaan perkara itu belum menjadi rahsia tapi telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang tidak berubah, yang berbentuk, dia tidak menyerupai apa yang ada. Dia tidak menempati tempat, dia tidak dibatasi langit dan bumi. Dia berada di atas arasy dan langit dan di atas segalanya sampai ke semua lapisan bumi. Ke atas yang tidak menambah kedekatannya dengan arasy dan langit, juga tidak menjauhkannya dari bumi dan lapisan tanah. Pada saat yang sama, dia dekat segala sesuatu yang ada. Dia maha dekat dengan hamba-hambanya, lebih dekat dari urat leher hambanya tersebut. Sebab dekatnya tidak menyerupai dekat tubuh,
begitu juga zatnya tidak menyerupai tubuh. Ini perenggan yang keempat ini kita tengok semuanya dimulakan dengan nafi, penafian. Asasnya adalah yang termaktub di dalam surah Syura. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul 'alim wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kemudian kita melihat dalam keagungan kalimah agung dalam kalimah la ilaha illallah. Macam mana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan penafian laisa kamitslihi syai'. Demikian juga kalimah agung la ilaha illallah juga bermula dengan penafian. La ilaha, tak ada Tuhan yang selayaknya untuk disembah, barulah datangnya isbat. Mengisbatkan Tuhan yang selayaknya iaitu Allah. Menafikan semua sembahan, menafikan semua Tuhan dan mengisbatkan Tuhan yang satu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak boleh menyatakan dalam bentuk jisim, mentajsimkan Allah, tak boleh. Tak boleh dalam tanya bentuknya macam mana, tidak menyerupai apa yang ada. Tidak juga kita mentajsimkan dan juga kita tidak mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan kita punya peranan adalah mentanzih, menyucikan Allah. Tidak bertempat, tidak dibatasi langit dan bumi. Arasy makhluk yang paling besar sekalipun dikuasai oleh Allah dan segala apa yang ada. Bahasa dalam disebutkan di sini ke atas yang tidak menambah kedekatannya dengan arasy dan langit juga tidak menjauhkannya. Di sini dengan maksud istaula iaitu yang bermaksud menguasai sepenuhnya tanpa ada sebarang syarat, tanpa ada sebarang kuasa yang memberikan kepada Allah. Terpulang kepada Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, pada saat yang sama dia dekat segala sesuatu yang ada ini apabila disebutkan Allah itu maha dekat dengan hamba-Nya, bukannya dekat merujuk kepada zahirnya pergerakan, bukan merujuk kepada dekatnya dengan satu objek yang lain. Tetapi bagaimana dekatnya itu perlu diyakini dengan sifat ihsan. Ihsan akan mendasari dalam proses kita nak dapatkan dekatnya kita dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ada pula sesuatu yang bertempat padanya. Maha suci Allah dari pengaruh tempat, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari batasan waktu. Allah ada sebelum menjadikan masa dan tempat. Allah sekarang menurut apa yang Allah ada. Di sini kita melihat apabila isu yang telah dibahaskan oleh ramai daripada kalangan para ulama yang menjadi pertembungan khilafiyah yang tidak berkesudahan. Maka ulama-ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah misi mereka cuma satu. Agar kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang perlukan kepada tempat adalah makhluk. Allah tidak perlukan kepada tempat. Sebab itu, apabila kita membahaskan peristiwa Al-Isra'i wal Mi'raj, harus difahami dengan fahaman sebagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah. Bukannya kita menyatakan Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah, bahkan Nabi naik bermunajat ke tempat yang makhluk tak pernah sampai. Soal macam mana pertemuan, soal macam mana yang dinyatakan. Riwayat yang ramai digunakan oleh para ulama, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu ra'a rabbahu biqalbah. Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Maka tidak dibahaskan, maka bukanlah Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah, bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tempat yang tidak mana-mana makhluk tak pernah sampai ke situ. Kenapa tempat itu ditujukan kepada Nabi? Kerana Nabi merupakan makhluk dan makhluk memerlukan kepada tempat. Tujuannya adalah untuk mengagungkan, menjalankan dan untuk menunjukkan keagungan Allah dan juga mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maha suci Allah daripada terikat dengan tempat dan masa, kerana kedua-duanya adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tempat diciptakan oleh Allah, makhluk diciptakan oleh Allah. Jadi kerana itu, jangan sampai kita tersilap dalam menyatakan dan juga memahami dalam diri kita bahawa
Apabila Allah itu berada di langit, na'udzubillah. Apabila Allah itu berada di mana-mana, na'udzubillah. Tidak menyifatkan Allah dengan mana-mana tempat dan tidak menisbahkan Allah dengan mana-mana keadaan yang boleh mempengaruhi tauhid sampai menimbulkan tashbih dan akhirnya wal'iyadzubillah jangan sampai mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberadaan zatnya tidak dapat diketahui menerusi akal fikiran dan zatnya dapat dilihat dengan mata hati sebagai satu kesempurnaan darinya yang disertai dengan kenikmatan memandang kepada wajahnya yang mulia. Allah adalah zat yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha gagah, yang maha perkasa, tidak ditimpa oleh kekurangan dan kelemahan, tidak lupa dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ditimpa kebinasaan dan kematian. Sebab itu kata para ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Kamu berfikir pada kejadian Allah yang boleh membawakan kamu kepada Allah itu lebih baik daripada kamu teramat memikirkan macam mana zat ini, macam mana keadaannya, kerana akal fikiran tidak dapat mengetahui secara hakikat yang sebenarnya, melainkan dapat difahami dengan mata hati. Sebagai satu kesempurnaan nikmat yang dapat disertai dengan impian bagi orang-orang yang beriman untuk memandang pada satu saat yang akan dinantikan oleh mereka-mereka daripada kalangan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang maha berkuasa. Segala sifat keagungan terhimpun kepada Allah. Segala sifat kesempurnaan terhimpun kepada Allah dan tidak ada sebarang kelemahan. Sebanyak mana pun seorang hamba Allah melakukan maksiat, tidak mengurangkan sedikit pun keagungan Allah. Sebanyak mana seseorang menambahkan ketaatan, tidak menambahkan sedikit pun keagungan Allah. Dan sehebat mana pun manusia tak akan dapat lari daripada kematian. Sehebat mana pun malaikat yang juga merupakan makhluk tak akan dapat lari daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala kekal, yang maha kekal, yang maha sempurna, yang dimasukkan ke dalam hati kita untuk terus mengagungkan Allah. Kerana itu apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang harus ada di dalam hati apabila kita berdoa kepada Allah. Terus merendahkan diri dengan menyedari miskin dan fakirnya kita di sisi Allah. Dalam masa yang sama terus meninggikan dan membesarkan Allah. Apabila dua unsur ini kita masukkan dalam diri kita, maka doa kita itu akan menjadi satu doa yang sangat bernilai. Menyedari lemahnya kita, kurangnya kita, tak ada kemampuan, fakir dan miskinnya kita, dan kemudian menisbahkan keagungan dan kesempurnaan Allah yang memberikan dan memperkenankan segala permintaan dan tidak ada yang mustahil dan itu semuanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tak ada yang mustahil bagi Allah, tak ada yang susah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Mengikut apa yang Allah kehendaki. Dengan sifat iradahnya, dengan sifat qudrahnya, kekuasaan dan kehendaknya. Dan tidak akan mana-mana makhluk sehebat mana kehendaknya boleh mengatasi kehendak Allah. Tak akan ada mana-mana makhluk yang punya kekuasaan yang boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertakluk di bawah iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sendiri yang menjadikan dan menciptakan. Dialah yang menjadikan makhluk dan perbuatannya. Dia mengetahui segala yang diketahui. Juga mengetahui segala apa yang terjadi pada segala lapisan bumi sampai ke langit yang tinggi. Tak ada sedikit pun yang luput dari ilmunya, sekalipun hanya seberat biji sawi di bumi dan di langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seekor semut hitam pada kegelapan malam. Dia mengetahui pergerakan yang paling halus di udara. Dia maha mengetahui segala rahsia dan yang tersembunyi. Dia melihat segala bisikan dalam hati manusia dan segala goresan dan juga yang tersembunyi di dalam jiwa dengan ilmu qadim azali. Dia sentiasa bersifat dengan sedemikian selamanya.
Disebutkan di sini dengan perenggan ilmu qadim azali, iaitu ilmu yang telah pun ada sebelum semua ada. Dalam keadaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang telah wujud sebelum makhluk wujud, sebelum adanya dunia, sebelum adanya alam, yang telah pun berada dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan, setiap apa yang ditakdirkan. Sebab itu apabila kita mempelajari rukun iman yang 6 perkara. Rukun iman ini kata para ulama dia bukan macam matematik. Kalau matematik kita belajar 6 tolak 1 5. Tapi rukun iman 6 tolak 1 jawapannya kosong. Satu rukun iman yang kita ragu akan menimbulkan masalah kepada keimanan kita. 1 sampai 5 kita selesai. Rupa-rupanya kita tak ada, rupa-rupanya kita ada masalah dalam mengimani qada dan qadar. Itu akan memberikan kesan luar biasa pada 5 rukun iman yang atas. Sebab itu dalam setiap perkara keimanan kepada Allah, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah buat, semuanya la yus'alu amma yaf'alun. Kamu tak boleh tanya apa yang Allah buat. Kenapa tak boleh. Kita tidak boleh mempertikaikan. Bahkan tujuan kita adalah untuk mencari hikmah di sebalik apa yang Allah jadikan. Pernah berlaku satu dialog di antara Iblis dengan Nabi Isa alaihi salam. Kata Iblis pada Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, bukankah sesuatu perkara itu yang telah ditetapkan oleh Allah, ianya akan berlaku dengan kehendak Allah? Betul? Kata Nabi Isa. Kata Iblis, kalau begitu cuba engkau naik di atas puncak gunung dan kau terjun tengok sama ada engkau mati ataupun tidak. Terjun tengok. Kalau betul-betul Allah tak izinkan engkau mati, engkau takkan mati. Kalau Allah izinkan engkau mati, engkau mati. Lalu Nabi Isa alaihissalam menyatakan, sesungguhnya kita tidak boleh menguji Allah. Tetapi yang boleh menguji hamba-Nya adalah datang daripada Allah. Kita tidak boleh menguji Allah. Contohnya kita buat satu dosa, na'udzubillah, nak tengok betul ke tak Allah bagi balasan pada dosa yang aku buat. Jangan sesekali mencuba untuk menguji Allah. Tetapi Allah boleh menguji hamba-Nya. Terpulang kepada Allah bagaimana? Kita tidak boleh menguji Allah. Kerana kita tidak layak dan kita tidak punya kelayakan yang selayaknya untuk menguji pencipta kita. Kerana itu akan mengubah dan memberikan kesan langsung kepada proses keimanan qada dan qadar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada sedikit pun yang luput daripada ilmunya. Itu dah kita baca tadi. Allah berkehendak menciptakan segala yang ada, mengatur segala yang baru. Oleh kerana itu tidak ada yang terjadi di alam nyata ini kecuali dengan qada dan qadarnya, hikmah dan kehendaknya. Apa sahaja yang dikehendakinya terjadi dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Tak ada yang dapat menolak perintahnya. Kita fahamkan betul-betul hadis Qudsi ini. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam hadis Qudsi ini? Ada satu hadis Qudsi menyatakan tentang kehendak Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Abdi anta turid wa ana urid." Kata Allah, wahai hamba-Ku, engkau ada keinginan, aku juga ada kehendak. Anta turid wa ana urid, kata Allah. Engkau ada keinginan, aku ada maha berkehendak. Idza sallamtani ma turid ila ma urid, fa ana akuna fi ma turid. Kalau engkau letakkan kehendak engkau ini sesuai dengan apa yang aku kehendaki, aku akan pastikan cita-cita engkau akan tercapai. Kita ada kehendak, kita ada keinginan, tapi kalau kita tanya satu soalan, adakah keinginan dan kehendak kita ni betul-betul kita letakkan sebagaimana apa yang Allah kehendaki? Allah nyatakan, idza sallamtani ma turid ila ma urid fa ana akuna fi ma turid. Kalau engkau letakkan keinginan engkau ni sesuai dengan apa yang aku hendak, aku akan pastikan engkau akan tercapai apa yang engkau kehendaki. Tapi Allah bagi amaran. Wa in a'radta anni amma urid ila ma turid. Kalau engkau letakkan keinginan engkau ni bertentangan dengan apa yang aku hendak, bukan apa yang Allah ridai, bukan jalan yang Allah kehendaki. Wa in a'radta anni amma urid ila ma turid, fala yakuna illa ma urid. Penghujungnya Allah katakan, kamu cubalah sedaya upaya. Kamu takkan dapat capai apa yang engkau kehendaki, melainkan apa yang telah aku kehendaki, kata Allah. Allah nak beritahu dalam hadis Qudsi ini, sehebat mana kehendak kamu, takkan boleh mengatasi kehendak Allah.
Nabi pula bagi tahu dalam hadis yang pendek, la yughni hadarun min qadar. Sifat hati-hati kamu tu tak boleh menghalang qada dan qadarnya Allah. Kalau Allah kata nak berlaku, berlaku. La yughni hadarun min qadar. Kita dah persiapkan dengan segala persiapan, tiba-tiba pada akhirnya tak berlaku seperti mana apa yang kita inginkan. Maka pada waktu itu untuk kembali kita mengimani kepada qada dan qadar. Redha ni satu perkara yang susah. Dia tidak semudah seperti kita cakap. Kalau realitinya kita menghadapi, ianya bukan satu perkara yang mudah untuk kita dapatkan redha, melainkan dengan melalui proses tarbiyah yang berterusan. Proses tarbiyah yang akan melatih diri kita untuk sentiasa menerima apa saja yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang luput dari pendengarannya, sekalipun tidak ada yang lepas dari penglihatannya, sekalipun hal itu sangat-sangat halus. Sekalipun perkara itu sangat-sangat kecil, sekalipun perkara itu sangat-sangat tak dapat dijangkau dengan akal manusia. Kerana itu, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap peraturan-peraturan yang telah digariskan mengikut peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, ianya akan menterjemahkan bagaimana diri kita untuk sentiasa meletakkan diri kita ni doa dengan Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini berada pada jalan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku hajatkan ini berada pada jalan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini mudah-mudahan berada pada jalan keredaan-Mu ya Allah. Kita bimbang jangan sampai jalan yang kita lalui, jangan sampai apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ianya akan memberikan kesan yang begitu besar dalam kehidupan. Kalau kita terus juga, kita dah tahu jalan ini salah, kita dah disedarkan oleh Allah bagi jalan ini salah, tapi kita tidak mengubah kedudukan jalan itu, bahkan kita akan teruskan. Dia akan jadi dua kemungkinan. Sama ada Allah hentikan dengan apa yang Allah nak, ataupun Allah biarkan kita. Akhirnya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Akhirnya Allah berikan semua nikmat di atas dunia. Esok hari akhirat tak ada nikmat, bahkan yang tinggal hanyalah azab. Jadi kerana itu apabila kita melihat perkara yang dinamakan sebagai akidah dalam bentuk jazam yang perlu diputuskan, tak boleh perkara yang tidak ada kompromi dalam bab akidah, supaya kita memahami dengan betul perkara-perkara yang bersangkutan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, untuk kita sentiasa menambahkan keagungan Allah, keesaan Allah, kesempurnaan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, untuk kita sentiasa memasukkan dalam diri kita ini dengan ungkapan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang boleh kita lakukan selain daripada kalaulah Allah tak berikan kepada kita kemampuan, apa yang mampu kita lakukan? Kita sering membacakan doa pada waktu pagi, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup dan Maha berkuasa. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku meminta pertolongan. Apa dalam doa ini? Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa min azabika astajir, daripada azab-Mu kami mohon perlindungan. Aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi, wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. Ya Allah, kalau Engkau tidak berikan kepada aku kemampuan untuk aku uruskan walaupun sekelip mata, apa yang mampu aku lakukan pada diri aku sendiri? Semuanya datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dalam sesi yang petang sederhana ini, apa yang Nabi ajarkan doa kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, iaitu doanya pendek. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat ingat kepadamu. Doa ini kata guru kita Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marwal Banjari Al-Makki hafizahullah taala, Nabi ajar kepada Sayyidina Mu'adz, Nabi ajar kepada umat, sampai nak ingat kepada Allah pun kena minta tolong dengan Allah. Nak ingat pada Allah pun kena minta tolong dengan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah pun kita tak boleh ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, aku minta pertolongan denganmu ya Allah supaya aku untuk berjaya untuk ingat kepadamu. Ala zikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadah, supaya ibadah kita bertambah baik. Jadi saya rasa untuk petang ini dalam sisi yang sederhana, saya mohon maaf tak dapat lanjutkan perbahasan.
ada beberapa kekangan. Ala kulli hal, kita dapat juga adakan sambungan sedikit berkaitan tentang tajuk yang sangat penting ini, berkaitan tentang akidah, untuk terus memahatkan dalam diri saya dan hadirin hadirat yang mengikuti. Moga-moga semakin kukuh keimanan kita kepada Allah, semakin kita memperkemaskan akidah kita, semakin menambahkan rasa ihsan di dalam diri, agar tarbiyah itu akan menjadi salah satu riyadhah dalam hati kita. Riyadhah. Imam Al-Ghazali ini sebagai salah seorang hujjatul Islam yang rajin menganjurkan kepada kita untuk riyadhah dalam hati. Ulama yang sangat pakar mendalami hati manusia. Jadi ada riyadhahnya, ada latihannya, supaya kita melatih diri kita ni sentiasa ingat dengan Allah, sentiasa redha dengan apa yang Allah berikan, sentiasa syukur dengan Allah. Akhirnya hati kita ni akan mudah-mudahan akan terus disinari dengan cahaya rahmat, pandangan keampunan, pandangan yang memberikan pandangan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat utama kita, supaya pandangan Allah yang memandang kepada kita dengan pandangan keampunan, bukan dengan pandangan kehinaan. Apa yang manusia pandang tidak memberikan kesan, tetapi apa yang Allah pandang akan berikan kesan kepada kehidupan kita, dunia dan akhirat. Wal afwa minkum. Saya mohon maaf atas waktu yang singkat pada petang ini. Ala kulli hal, syukran jazilan kepada semua, terutama Al-Fadhil Ustaz Ridwan yang bersama-sama menganjurkan untuk sesi pada petang ini. InsyaAllah ada masa panjang umur, kita akan kembali semula pada hari Rabu depan, pada waktu yang asal selepas Isyak, untuk kita sambung semula pembacaan kitab Mau'izatul Mu'min. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fadhil Ustaz Muhammad Syafiee Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada sesi yang akan datang pada hari Rabu jam 9 malam, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.